tidak diketahui. Siapa dia nabhan? Tidak diketahui. Okay. Jadi hadis itu bila ada ni dia hadis sahih lah. Dia ada apa? Kita kata ada ada. Okay. Dia ada kecacatan dalam rawi itu. Salah seorang perawi itu. Okay. Okay. Semua ulama hadis menghukumkan nabhan ini tidak thiqah. Kecuali Ibn Hibban. Ibn Hibban mengatakan thiqah. Okay. Dan Az-Zahabi, dalam kitab Az-Zahabi ni ada satu kitab itu kita sebut bila kita kaji perawi ni kan, tentang keadilan dia, tentang dhabit dia, kita panggil apa? Istilah mengkaji rawi al-jarh wa ta'dil kan. Di dalam kitab Az-Zahabi berkenaan dengan perkara ini, mengkaji rawi ini, kitab dia nama Al-Mughni. Dia mengatakan bahawa nabhan ini majhul. Tidak diketahui siapa dia. Jadi setiap perawi perlu diketahui ya. Kita kena tahu sifat dia begini, siapa guru dia hidup bila, dia mati bila. Kita kena tahu itu semua. Okey. Jadi hadis ini juga dia bertentangan dengan, tuan-tuan pernah baca dalam Sahih Bukhari tak? Nabi ada orang main pedang dalam masjid. Okey. Aisyah datang duduk di sebelah Nabi. Nabi gerakkan kepala dia bagi Aisyah tengok. Jadi hadis itu bertentangan dengan hadis yang sahih. Bertentangan dengan hadis yang sahih. Lalu dilakukan tarjih. Yang mana yang lebih sesuai? Ya, hadis yang dilakukan tarjih. Okay. Tetapi Imam Al-Qurtubi, sebab dia Ibn Hibban mengatakan rawi ini thiqah. Jadi Al-Qurtubi ini dia ragu-ragu. Sebab dia, kita katakan tadi, taufik didahulukan daripada tarjih. Ya. Al-Qurtubi dalam bab ini, dia kata dia tak nak tarjih. Dia nak taufik. Macam mana dia taufikkan hadis? Dia selaraskan kedua-dua hadis ini. Dia kata hadis ini berkenaan, hadis tadi berkenaan dengan Maimunah dan Ummu Salamah, kerana mereka itu isteri Nabi. Dia cuba nak taufikkan juga. Kan Al-Qurtubi. Tetapi ulama-ulama hadis lain mengatakan bahawa Maimunah dengan Ummu Salamah isteri Nabi, Aisyah isteri Nabi juga. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, saya sebutkan banyak kali di sini, para ulama Islam perbahasan mereka itu teliti. Di dalam membahaskan hukum-hukum agama ini teliti. Sebab itu kita tuan-tuan dan puan, saya berbalik kepada apa yang saya sebut mula tadi. Sifat ini kita kena ada. Sifat ini ada bila kita baca buku. Sifat ini kena ada bila kita dengar kuliah dan ceramah. Sifat ini kena ada bila kita baca bahan-bahan dalam internet sebelum kita edarkan kepada kawan-kawan kita. Sifat ini kena ada. Sebab sekarang ni di kuliah fiqh, kita salah satu pengisian ni kita nak cuba perkenalkan para ulama muktabar dalam Islam. Kita mulakan dengan Imam Abu Hanifah. Kan? Salah seorang yang selalu hadir, saya tak ada malam ni, pernah tunjukkan saya satu ceramah dalam YouTube. Tak tahu cerita tentang Imam Syafi'i. Dia pergi ke Iraq. Kan? Dia bila orang ulama besar ni datang, orang di tempat tu dia tengok Imam Syafi'i ada pagi ni, suruh dia jadi imam. Dan mereka menyangkakan dia akan baca dulu. Kerana pendapat dia subuh ada kan? Dan dia tak baca. Bila tak baca, orang bertunggu dia ni mungkin sujud sahwi nanti. Dia tak sujud sahwi. Dan orang tanya dia, kenapa dia tak buat? Dan dia kata dia meraihkan orang di situ yang mengikut pendapat sahabat dia. Dia bahasakan ulama-ulama mazhab lain sebagai sahabat dia yang berpendapat subuh ni tidak ada hukum. Well and good. Tetapi kadang-kadang dalam ceramah tu ustaz ni dia kata Imam Abu Hanifah konon nak reciprocate, nak balas balik perbuatan baik, perbuatan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ni. Dia boleh tepi tempat orang bermazhab Syafi'i, dia sembahyang subuh, dia baca kunut. Dia nak balas balik perbuatan Imam Syafi'i. Cerita ni mengarut tuan-tuan. Imam Abu Hanifah
meninggal tahun 150 Hijrah. Imam Asy-Syafi'i lahir 150 Hijrah. Bila masa Abu Hanifah nak balas perbuatan Imam Syafi'i ni? Kita dengar ceramah tu. Kalau ia pun kamu nak kempen berkenaan nak kunut subuh ni, cara lain dah. Cara yang tepat seperti mana yang dibahaskan oleh para ulama, cerita bukan. Orang yang tak faham itu tak. Abu Hanifah pun hormat pendapat Imam Syafi'i. Bila masa? Pelik. Sebab tu penting ni kita tahu berkenaan dengan para ulama ini. Sebab kadang-kadang maklumat begini, orang tak boleh buta belik kan. Saya pernah sebut sini kan, dulu apa? Apa nama? Surah Jarat kan. Dia kata Abu Hanifah kritik kitab Sahih Bukhari. Bila masa ni kritik kitab Sahih Bukhari ni, dia meninggal Bukhari pun belum lahir lagi. Betul kan? Jadi tapi orang tak tahu kan, dia main dia kata ustaz macam mana ni? Abu Hanifah pun kritik hadis Sahih dalam Bukhari ni. Jadi kita kena hati-hati. Tuan-tuan dan puan, benda agama ni kena hati-hati. Dan salah satu yang saya rasa insya-Allah kita dapat nampak hari ini adalah berhati-hatinya para ulama muktabar dan muslim. Tak seperti kita. Kita ni kadang-kadang baca satu ada ni impen itu lah. Saya rasa setakat itu dulu. Ada beberapa perbincangan lain berkenaan dengan matan hadis ini. Macam mana diteliti matan hadis itu. Selepas ni kita nak masuk tentang asbabul buruj. Bab ini agak penting. Jadi saya tak nak masuk di hujung-hujung ni. Saya nak sebut banyak sikit. Jadi mungkin malam ini tak sempat. Dan juga berkenaan dengan nasakh dalam hadis. Jadi saya rasa kita tamatkan di sini dulu. InsyaAllah dalam 2 minggu lagi kita akan sambung berkenaan dengan perbincangan mengenai dengan matan hadis ini.